Untuk kita berkongsi pula tentang memartabatkan bahasa Melayu dalam ekonomi dan perniagaan. Dan pastinya hari ini kita cukup berbesar hati. Kita bersama dengan Profesor Dr. Zafir Han Mohamed Makbul, Dekan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan UKM GSB. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Mas Tura. Hani, ya. Munawar. Ya, okey. Yang paling penting ini, yang kita ucapkan tahniah atas pengiktirafan yang seperti ini. Kalau anda boleh saksikan di sini, mana sijil penghargaan pada Kementerian Pengajian Tinggi menganugerahkan sijil ini kepada Profesor Dr. Zafir Han sebagai tokoh akademik Bahasa Melayu tahun 2021. Okey, tahniah diucapkan sekali lagi. Pastinya kita turut berbangga dengan pencapaian ini, dan ia bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, dan perjuangan yang dilakukan dalam memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Dan sudah pastinya kita lihat bagaimana aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu bukan sahaja dalam negara kita, malah juga untuk dijadikan sebagai bahasa pengantara, bahasa untuk kita berinteraksi di peringkat antarabangsa dan juga di Nusantara. Jadi bagaimana, Prof, untuk permulaan ini, Prof melihat peranan bahasa Melayu? Kalau kita imbas balik pada zaman dahulu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, bahasa Melayu sangat gah sebagai lingua franca untuk bahasa perdagangan. Bagaimana pula dalam sudut masa kini, pandangan setengah pihak bahawa bahasa Melayu ini tidak mampu untuk membawa seseorang individu ke arah kecemerlangan, Prof? Terima kasih, Munawar, Hani. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton. Selamat pagi Malaysia. Atas persoalan yang dikemukakan, saya ingin mengemukakan satu pantun. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sebenarnya bahasa kita sebenarnya banyak keindahan yang terkandung di dalamnya. Dan ibarat irama dan lagu, jika dipisahkan, pincanglah lagu, rosaklah seni. Ya. Begitulah bahasa dengan kehidupan yang keakrabannya sangat tidak boleh dipisahkan. Dan sebenarnya bahasa adalah khazanah bernilai tinggi yang perlu diperkasakan oleh setiap individu tanpa mengira ras dan agama, selagi dia bergelar warga sesebuah negara itu. Sebenarnya dalam konteks Malaysia sendiri, kalau kita dapat lihat bagaimana bahasa itu sebenarnya, keyakinan anak bangsa untuk melihat bahasa berada pada kedudukan yang tinggi adalah amat penting. Dan bahasa Melayu sebenarnya bukan hak mutlak kaum Melayu, tetapi milik masyarakat majmuk Malaysia sebenarnya. Dan kita mendengar ada pendapat yang mengatakan bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu tidak akan membawa kemajuan atau kecemerlangan sebenarnya. Tetapi bagi saya yang berkhidmat di sebuah universiti watan, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan universiti itu sebuah universiti penyelidikan, dan dalam masa yang sama membawa agenda memartabatkan bahasa Melayu. Dan kalau kita lihat kedudukan UKM dalam penarafan universiti dunia, dan UKM telah mencapai satu tahap yang membanggakan hanya dengan memartabatkan bahasa Melayu, dan dalam masa yang sama membawa agenda pendidikan. Dan ini saya kata satu perkembangan yang sangat baik. Dengan menggunakan bahasa Melayu, kita mampu untuk mencapai kecemerlangan dan kegemilangan sebenarnya. Sudah pasti optimis sekali, dan kita melihat juga dari segi latar belakang komitmen Prof sendiri dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi dan perniagaan juga banyak telah pun terzahir. Jadi kalau boleh kita beri ruang masa ini untuk Prof kongsi sedikit latar belakang berkaitan dengan pelibatan Prof. Ya, terima kasih Hani atas persoalan yang dikemukakan. Saya tidaklah mahu isi bakul angkat sendiri, tetapi bahasa Melayu saya gunakan sepenuhnya dalam penulisan, dalam pengajaran dan pembelajaran, penulisan modul latihan, dan saya telah menghasilkan lebih daripada 40 buku berbahasa Melayu dalam bidang ekonomi dan perniagaan sebenarnya. Dan buku-buku ini menjadi rujukan utama dan sampingan untuk universiti awam dan juga institusi pendidikan tinggi swasta. Dan dampak ilmiah kepada komuniti ilmu dan masyarakat diperkukuhkan lagi apabila saya telah dilantik menjadi kolumnis untuk Dewan Ekonomi dan juga Dewan Masyarakat sebenarnya. Dan sehingga kini lebih daripada 200 artikel berbahasa Melayu telah disiarkan di dalam media arus perdana. Dan ini juga, bahasa Melayu juga saya gunakan dalam khidmat masyarakat saya, termasuklah memberikan ceramah, latihan,
menjadi penasihat lembaga pengajian kepada program-program pengajian, dan saya gabung jalinkan bahasa Melayu dalam ekonomi dan perniagaan ini bersama bidang-bidang lain termasuklah perubatan, kejuruteraan, teknologi maklumat, kesusasteraan dan seumpamanya. Dan saya jangkakan ini adalah satu pencapaian saya yang saya rasa satu tanggungjawab saya berkhidmat di sebuah universiti watan untuk membawa agenda memartabatkan bahasa Melayu khususnya dalam bidang ekonomi dan perniagaan sebenarnya. Dan kalau kita lihat Prof, kita ambil contoh di negara Jepun menggunakan 100% bahasa Jepun untuk semua bidang secara keseluruhannya khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi bagaimana usaha untuk kita merealisasikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa utama dalam bidang ekonomi dan juga perniagaan ini, Prof? Ya. Sebenarnya bahasa Melayu, kegemilangan bahasa Melayu dalam ekonomi dan perniagaan tidak perlu dipertikaikan lagi. Bermula daripada zaman kegemilangan tamadun Melayu Melaka sehinggalah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, dan Perlembagaan Persekutuan sendiri telah meletakkan bahasa Melayu di kedudukan yang tertinggi sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan, dan ini telah termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Dan saya rasa ini diperkukuhkan lagi dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sektor pendidikan melalui yang diwartakan dalam Akta Pendidikan, Akta Pendidikan 1961, Akta Pendidikan 1966, Laporan Rahman Talib 1960, Penyata Razak 1959, dan paling kita perlu beri perhatian semua adalah Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji dasar pelajaran 1979 telah meletakkan bagaimana penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara. Dan saya rasa bagaimana untuk merealisasikan ini terletak kepada penuturnya sendiri, dan penuturnya lah yang akan menentukan sama ada bahasa ini digunakan di pasar-pasar menjual ikan ataupun di peniaga-peniaga di kaki lima, ataupun menggunakan bahasa Melayu di hotel-hotel murah atau hotel-hotel bajet, sehinggalah kepada hotel bertaraf 6 bintang. Dan kita juga yang menentukan sama ada bahasa ini digunakan dalam urusan perbankan, hatta perdagangan luar negara sekalipun. Dan saya rasa satu perkara yang kita perlu ingat bahawa kita perlu memupuk keyakinan kepada rakyat Malaysia, kepada masyarakat di luar sana bahawa menggunakan bahasa Melayu akan membawa kecemerlangan dan kegemilangan berbanding memaksa mereka menggunakannya. Dan saya rasa Selamat Pagi Malaysia mengundang saya pada hari ini adalah untuk memupuk dan memberi keyakinan kepada masyarakat di luar sana bagaimana bahasa Melayu sebenarnya boleh mencapai kegemilangan dan kecemerlangan sebenarnya. Ya, apabila diangkat kepada satu tahap di mana adanya ayat perjuangan, perkataan perjuangan, pastinya akan hadirnya juga halangan dan juga cabaran. Jadi apa mungkin halangan dan juga cabaran dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam ekonomi dan juga perniagaan? Sebenarnya banyak cabaran dan halangan yang untuk bahasa Melayu dalam ekonomi dan perniagaan ini. Dan kalau saya nyatakan lebih terperinci, ia akan mengambil masa yang lama. Cuma apa yang saya boleh ringkaskan sini, kita berasa amat duka cita dan amat sedih apabila mereka mengatakan bahawa menggunakan bahasa Melayu khususnya dalam ekonomi dan perniagaan tidak akan membawa kecemerlangan dan kegemilangan sebenarnya. Sebenarnya konsep memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris itu jangan disalah tafsirkan. Sebenarnya memperkukuhkan bahasa Inggeris adalah penting untuk kita menerobos atau untuk kita meneroka pelbagai bidang ilmu untuk kita menambah kemenjadian kita dalam di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Dan sebenarnya saya berasakan bahawa setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab untuk membawa bahasa Melayu ke peringkat yang sepatutnya. Dan kalau kita dapat lihat, sebenarnya cabaran utama bahasa Melayu adalah kerana pembudayaan mendalam dalam sistem pendidikan, tempoh penjajahan yang terlalu panjang dan juga penerimaan bidang moden yang diasaskan oleh tamadun barat sebenarnya. Dan kalau kita lihat satu lagi cabaran adalah penggunaan bahasa khidmat pesanan ringkas SMS. Hani Munawar, bagaimana khidmat pesanan ringkas bahasa SMS dan juga bahasa kolokial, bahasa yang kita gunakan dalam percakapan harian, bahasa yang kita gunakan dalam bahasa basahan yang kita panggil, yang mengandungi pencampuran dialek
selanggar dan juga bahasa pasar, dan ini menambahkan cabaran kepada bahasa Melayu sebenarnya. Itu antara cabaran-cabarannya, Prof. Prof, sebagai penerima tokoh akademik bahasa Melayu peringkat kebangsaan tahun 2021, mungkin ada harapan yang ingin digarap oleh Prof sendiri untuk seluruh rakyat Malaysia, khususnya dalam usaha kita untuk memartabatkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perniagaan dan juga ekonomi, Prof. Terima kasih, Munawar. Harapan saya sebagai seorang tokoh akademik bahasa Melayu, sebenarnya adakah bahasa Melayu ini tidak boleh dibawa ke tengah, khususnya dalam bidang ekonomi dan perniagaan? Dan adakah kita hanya perlu menguasai bahasa Inggeris jika kita ingin berjaya? Sebenarnya jika kita sayang akan lidah rasmi negara kita, mempunyai tekad seteguh karang di dasar lautan dan sudi belajar daripada orang lain, daripada Jepun, Korea Selatan, China, tidak mustahil bahasa Melayu akan kembali gemilang seperti suatu masa dahulu. Dan satu perkara yang saya ingin tekankan di sini, dasar ataupun teras yang diutarakan dalam konsep keluarga Malaysia, keterangkuman, kebersamaan, kesyukuran, itu sebenarnya ketiga-tiga teras ini terkandung dalam bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu adalah bahasa perpaduan sebenarnya. Dan saya yakin untuk penyatuan bangsa dan pengukuhan negara, kita perlu menanamkan semangat bahawa bahasa jiwa bangsa. Dan saya yakin bahawa UKM dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga institusi pendidikan tinggi yang lain akan terus memukul genderang peniup semangat dan juga pembakar juang rakyat jelata dan warganya demi melakarkan 1000 warna dan keindahan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu di peringkat yang lebih tinggi. Dan saya rasa ini adalah satu yang saya boleh umpamakan seperti sirih pulang ke gagang, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Usaha institusi ini tidak pernah luntur untuk mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu seperti yang dicapai dalam suatu masa dahulu. Dan saya ingin menekankan di sini bahawa dalam usaha kita mengejar kecemerlangan, dalam usaha kita mengejar kemajuan, dalam kita mendepani segala cabaran industri 4.0, masyarakat 5.0, pandemik ataupun endemik COVID-19, adat yang lama yang ampuh itu dibuang jangan, budaya baru dipupuk, dibugar dan disuburkan. Ya, baik. Jadi itu dia dari segi aspek penggunaan bahasa, banyak pun kita akan bahas dengan Prof. Apapun, kita ucapkan banyak terima kasih dan sekali lagi tahniah daripada kami untuk Prof atas pencapaian ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zafihan Muhammad Makbul, Dekan Pusat Pengajian Siswa Perniagaan UKM JSB, dapat bersama kita pada waktu ini dan diharapkan menjadi inspirasi kepada semua. Mana kalau anda lihat di hadapan kita ni, buku-buku ni antara buku-buku yang dinukilkan sendiri oleh Prof sendiri. Terima kasih sekali lagi, Prof. Kami ucapkan insya-Allah ini merupakan inisiatif dan komitmen kita bersama untuk kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang utama dan juga selari dengan taraf bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan. Ya, betul.